Baik, masih lagi tajuk peratus di mana tukar pecahan dan tukar kepada peratus. Okey. Okey, untuk kelas hari ni pun cikgu harap murid-murid dapat menyatakan pecahan per 100 kepada peratus. Okey, menukar peratus kepada pecahan per 100. Baik, okey. Minggu lepas kita dah belajar tentang penukaran unit pecahan per 100 kepada peratus. Baik, untuk hari ni untuk kali boleh tak murid bagi kita cuba? Okey, sebab minggu lepas dah belajar. Okey, siapa boleh jawab soalan A? 31 per 100. Okey, kamu boleh type jawapan pada ruangan chat. Okey. Berapa jawapan A? 31 per 100. Okey, bagus. 31% lagi. Ada siapa lagi nak jawab? Okey, Nur Alisha Maisara dia kata 31. Okey, bagus. Baik, bagaimana soalan B pula? Soalan B. Okey, tukarkan 12% kepada pecahan. Awak boleh buka mic, tak ada masalah. Nak type pun boleh, nak buka mic pun boleh. Okey, Nur Imanina. Imanina, berapa? 12%. 12 per 100. Bagus. Okey, 12 per 100. Okey, baik. 98 per 100. Okey, kita tukar kepada peratus. Siapa boleh jawab? Okey, nak angkat tangan pun boleh. Cikgu boleh nampak kamu. Okey. Is kata 98%. Okey, bagus. Baik. Di 2 per 100. Siapa nak jawab? 2 per 100 kita tukar kepada peratus. Okey, Is kata 2%. Ada jawapan lain? Okey, Alisha. Alisha, apa jawapan Alisha? 2 per 100. Berapa peratus? 2%. Okey, Imanina kata 2%. Okey, bagus. Baik. Nur Kasih Zulaika pun kata 2%. Okey, bagus. Baik, soalan E. 73% tukar kepada pecahan. Pecahan per 100. Siapa boleh jawab? 73? 73 per 100. Okey, bagus. 73 per 100. Baik. 26%. Siapa nak berjawab? Tukar kepada pecahan per 100. 26 per 100. 26 per 100. bagus. 26 per 100. Alisha Miasara berapa? 26 per 26 per 100. bagus. 26 per 100. Baik. Kita tengok contoh yang pertama. Okey, menukar pecahan kepada peratus. Okey, contoh yang pertama, kita nak tulis 7 per 10 dalam peratus. Okey, 7 per 10 dalam peratus. Okey, macam mana nak tulis 7 per 10 dalam peratus? Sedangkan penyebut dia bukan per 100. Baik, cara dia ataupun kaedah dia, okey, di mana 7 per 10 ini kita darabkan dengan 100%. Okey, kita darabkan dengan 100%. Okey, pertama sekali kita darabkan 7 dengan 100. 7 darab dengan 100 jadi berapa? 700. Okey, 700 per 10. Okey, nilai dia sangat besar. Okey, nilai dia sangat besar. Macam mana kita nak permudahkan dia? Kita nak senang kira. Baik, sekiranya penyebut ada sifar, pengangka pun ada sifar, kita boleh buang dia dahulu supaya nilai dia kecil.
Kita kecilkan. Okey, kita buang sifar penyebut, kita buang sifar pengangka. Okey, syarat dia kedua-duanya mesti ada nilai sifar di hujung baru boleh buang. Kalau satu dekat tengah, satu dekat hujung tak boleh. Dia mesti ada dua-dua di hujung. Okey. Baik, buang sifar. Jadi nilai dia akan jadi 70/1. Okey. Sekiranya kamu masih ingat lagi dengan topik pecahan, apabila penyebut bersamaan dengan 1, okey, ini menunjukkan nilai itu telah pun berada dalam nombor bulat. Okey, maksudnya 1 tu tak ada apa-apa nilai. Jadi kamu boleh tulis terus kepada 70%. Okey, kamu dah terus dapat jawapan iaitu 70%. Contoh yang kedua di mana tulis 4/5 dalam peratus. Okey. Kaedah dia sama juga seperti contoh 1. Okey, di mana 4/5 tadi kita darabkan dengan 100%. Okey. Pertama sekali. Okey, kita darabkan dahulu atas 4 darab 100. Okey, 4 darab 100 berapa? 400. 400. Okey. Jadi 400 per dengan 5. Baik, tadi kita potong sifar sebab pengangka dengan penyebut ada sifar di bahagian ujung. Okey, sekarang penyebut dengan pengangka hanya pengangka sahaja yang ada sifar. Penyebut tak ada. Okey. Cara yang paling mudah ialah bahagi. Okey. Kalau kamu lihat penyebut tu, digit berapa? Nombor di bawah tu. 5. Okey, maksudnya kamu kena guna sifir 5. Okey, sifir 5. Baik. Okey, kamu boleh guna kaedah potongan ataupun kaedah bentuk lazim bahagi. Okey, di sini sebab penyebut tu adalah satu digit, maka kita gunakan kaedah potongan. Okey, kaedah potongan tu samalah macam kita guna kaedah bahagi. Okey, pertama sekali kita buat satu-satu dulu. Okey. Sifar bahagi 5 berapa? Kita buat sifar bahagi 5. Sifar, ya. Okey, baik, kita potong sifar. Sifar bahagi 5 bersamaan dengan sifar. Kita tulis sifar dekat atas. Okey, ini kita guna kaedah potongan. Okey. Baik, sebab nilai dia kecil, kita bahagi dengan satu digit, maka kita boleh guna kaedah potong. Baik, sekarang tinggal digit berapa? 40. Okey, tengok sifir 5. Okey, ada tak 40? Ada, okey. Kamu lihat kat situ ada sifir. Ada 40 dalam sifir 5. Okey, 40 bahagi 5. Okey, kira digit yang keberapa 40 tersebut? 8. Jadi 40. Okey, kita potong 40 bahagi 5 bersamaan 8. Okey, bila dah selesai semua digit tu kita dah potong. Baik, kita potong sifir 5 ataupun digit 5 tu. Maka jawapan yang berada di atas, yang warna merah tu, berapa nilai dia yang kita dapat? 80. 80. Maka 80 itu ialah jawapan kamu, iaitu 80%. Okey, 80%. Baik, contoh yang ketiga. Okey. Baik, ini soalan dia. Tulis 9 daripada 20 dalam peratus. Okey. Minggu lepas pun cikgu dah bagi tahu. Bila ada perkataan daripada, 9
daripada 20. Maksudnya itu adalah pecahan apa? Bahagi 9 per 20. okey. 9 daripada 20 bermaksud 9 per 20. Okey, 9 per 20. Baik, untuk mencari peratus, okey, sama juga. Kita guna kaedah darab dengan 100 peratus. Okey, kita guna darab dengan 100 peratus. Baik, kita darab dulu. 9 darab 100, berapa? 900. Okey, bagus. 900 per 20. Okey, kat sini kita boleh kecilkan nombor. Kita boleh kecilkan dia kepada satu nombor yang lebih kecil. Okey, bagaimana kita nak kecilkan dia? Sama dengan contoh yang pertama. Potong kosong. Ya, betul. Kita buang sifar dia sebab penyebut dengan pengangka tu ada sifar di hujung. Jadi, kita buang sifar dia dulu. Okey, penyebut ada satu sifar, maka pengangka pun kita buang satu sifar. Okey, dia akan jadi 90 per 2. Okey, oleh kerana nilai ni besar, okey, awak boleh guna kaedah bahagi bentuk lazim. Okey, jadi 90 per 2 kita semak pada sifir 2. Okey, siapa tak ingat sifir 2, senaraikanlah sifir 2 kamu dekat sebelah. Okey, kita guna kaedah bahagi. Okey, kita guna kaedah bahagi bentuk lazim. Okey, kita boleh guna bentuk lazim. Kalau kamu boleh buat kaedah potongan, okey, boleh teruskan. Seperti contoh yang kedua pun boleh. Okey, ini cikgu nak tunjuk bagaimana kamu boleh gunakan kaedah bahagi dalam bentuk lazim. Okey, 90 bahagi 2. Okey, kita buat satu persatu dulu. Okey, 9 bahagi 2. Boleh tak? Tak boleh. 9 bahagi 2. 9 tu lebih besar ke lebih kecil daripada 2? Besar. Besar. Jadi bila 9 lebih besar, boleh bahagi ke tak boleh? Boleh. Boleh. Okey, jadi kamu lihat sifir 2, ada tak nilai 9? Tak ada. Okey, paling hampir yang boleh kita tolak kan? 8. Bagus. 8. Jadi 9 tolak 8. Okey, 8 bahagi 2. Okey, kira digit yang keberapa? 4. Jadi 8 bahagi 2 bersamaan dengan 4. Okey, 9 tolak 8. Okey, jadi berapa? 1. Baik, lepas tu okey, apa kita nak buat? Ni kita dah belajar bahagi ni. Bagus, turunkan sifar. Okey, jadi nilai dia dah jadi berapa? 10. Okey, 10 ada tak 10? Ada. Okey. Baik, 10 boleh tolak dengan 10. Okey, 10 bahagi 2. Berapa? 5. Bagus, 5. Okey. Jadi 10 tolak 10, baki dia berapa? Sifar. Okey, sekarang kamu dah dapat jawapan. Berapa jawapan kamu dalam nilai peratus? 45%. Ya, 45%. Okey, boleh tulis sekarang. Okey, kita pergi pada contoh 4. Okey, di mana? Okey, yang ini kita nak tukar peratus kepada pecahan. Okey, peratus kepada pecahan. Okey, minggu lepas senang je sebab pecahan dia per 100. Jadi kita boleh terus tulis. Tapi kali ini, okey, dia nak kamu tulis dalam pecahan termudah. Maksudnya dia bukan nak dalam
per 100. Maksudnya dia nak nombor pecahan yang kecil lagi. Baik. Okey, contoh yang keempat iaitu tulis 90% dalam pecahan termudah. Maksudnya kamu kena kecilkan lagi nilai pecahan tersebut kepada nilai pecahan yang lebih mudah ataupun lebih kecil. Okey, bagaimana nak buat? Okey, semua orang tahu, cikgu pun dah bagi tahu 90% bersamaan dengan 90 per 100. Okey, betul? Betul tak? 90% sama dengan 90 per 100. Okey. Jadi nilai ini boleh kita kecilkan lagi. Jadikan dia nombor yang lebih kecil. Okey, pertama sekali, kita tengok penyebut dengan pengangka. Okey, ada digit sifar di hujung. Okey, kita boleh buang ataupun kita boleh potong. Okey, potong. Okey, 1. 2. Okey, kita boleh potong. Pengangka ada lagi digit tak? Ada digit sifar lagi tak? Ada. Pengangka yang atas tu ada sifar lagi tak? Tak ada. Okey, jadi kalau tak ada kita tak boleh potong dah. Kita boleh potong 1 saja. Kita boleh buang 1. Jadi nilai pecahan yang kamu dapat ialah 9 per 10. Okey, adakah 9 per 10 ini pecahan termudah? Maksudnya boleh tak kita kecilkan lagi? Tak. Okey. Okey. Baik. Kita tengok kenapa tak boleh. Okey, 9 boleh bahagi dengan sifir berapa? 3 dengan 9. Okey. 10 boleh bahagi dengan sifir 2, 5 dan 10. Okey, cuba kamu tengok pengangka dengan penyebut ni, ada tak sifir yang sama dengan dia? Atas 3 dengan 9, bawah sifir 2, 5 dan 10. Ada tak yang sama? Sifir. Ada. Mana yang sama? Ada? Okey. Yang 9 boleh bahagi dengan 3, boleh bahagi dengan sifir 9. Okey, 10 boleh bahagi dengan 2, boleh bahagi dengan 5, boleh bahagi 10. Okey, adakah sifir yang sama diorang ada guna? 9 dengan 10 tu, ada tak sifir yang sama? Tak ada. Kalau tak ada, maka jawapan akhir kamu ialah 9 per 10. Okay, maksudnya dia tak boleh bahagi lagi dah. Bila kita nak kecilkan ataupun kita nak mudahkan pecahan, penyebut dengan pengangka mesti bahagi sifir yang sama. Nanti ingat balik topik pecahan. Okay, kita pecahan termudah. Okay, bagaimana kita nak pemudahkan pecahan? Mesti bahagi sifir yang sama. Okay, pengangka penyebut mesti bagi sifir yang sama. Okay, kalau kamu lihat 9 per 10 ni, okay, tak ada pun sifir yang sama. Jadi, kamu tak perlu bahagi lagi dah. Itulah nilai dia yang paling mudah, iaitu 9 per 10. Okey, contoh yang kelima. Okey, tulis 40% dalam pecahan termudah. Okey, baik. Kita tukarkan 40% kepada pecahan per 100 dahulu. Iaitu 40 per dengan 100. Baik, kita kecilkan dahulu dengan buang apa? Buang? Buang sifar. Okey, kita kecilkan dengan buang sifar dulu. Okey, kalau ada sifar, penyebut dengan pengangka ada sifar di hujung dia, kamu buang dulu. Okey, jadi pecahan dia sekarang ialah 4 per 10. Okey, 4 per 10. Baik. Okey, kita tengok nak mudahkan 4 per 10. Okey, kita nak jadikan pecahan
mudah. Baik, kita tengok. 4 boleh dibahagikan dengan sifir berapa? 10 boleh bahagikan dengan sifir berapa? Okey, kita kena tahu. Okey, 4 boleh 2 bahagi dan dengan 10. sifir 2 dan sifir 10. 4. Okey, sifir 10 boleh bahagi dengan 2, 5 dan 10. Okey, baik. Kamu dah tengok pengangka dengan penyebut. Okey, ada tak sifir yang sama kita gunakan? Ada. Okey, sifir berapa? 2. Ya, betul. Sifir 2. Pengangka pun bahagi dengan boleh bahagi dengan sifir 2. Penyebut pun boleh bahagi sifir 2. Okey, maka kita boleh kecilkan lagi. Okey, apabila kedua-dua pengangka dan penyebut itu boleh kita bahagikan dengan sifir yang sama, maksudnya kita boleh kecilkan lagi. Jadi kita tengok sifir 2. Baik, 4 bahagi 2. 4 bahagi 2, di mana angka 4? Okey, 4 bahagi 2. Okey, berapa? Kira digit yang keberapa 4 tu? 2. Okey, 10. Mana dalam sifir 2 10? Ada tak? Okey, ada. Jadi 10 bahagi 2 berapa? Kira digit dia. 5. Jadi 4 bahagi 2 sama dengan 2. 10 bahagi 2 sama dengan 5. Okey, 4 bahagi 2 sama dengan 2. Okey, 10 bahagi 2 sama dengan 5. Okey, jadi 2 per 5. Okey, 2 per 5. Jadi 40% itu kita boleh kecilkan jadi pecahan 2 per 5. Okey, kita lihat contoh yang ke-6. Okey, contoh yang ke-6 di mana tuliskan 85% dalam pecahan termudah. Okey, 85% kita tukar dulu dalam pecahan per 100. Okey. Yang ini kita tak boleh nak kecilkan dengan potong sifar. Sebab apa? Sebab apa? Sebab penyebut ada sifar. Pengangka dia tak ada sifar, penyebut saja yang ada sifar. Jadi kita tak boleh potong sifar. Okey, kita tak boleh buang sebab tak ada pengangka, tak ada sifar. Okey. Baik, bagaimana kita nak buat? Okey, kita nak jadikan pecahan termudah. Okey. Baik. Kini cikgu nak bagi kamu tips. Okey. Kenal. Apabila ada digit 5. Digit 5 di bahagian hujung suatu nilai nombor, maka kita boleh guna sifir berapa? Agak-agak kamu. 5. Kita boleh guna sifir 5. Okey. Jadi 85 kita boleh bahagi dengan 5. Okey, ini cikgu bagi tips. Kalau kamu tengok ada di bahagian hujung satu nilai, ada 5, kita nak bagi dengan sifir apa? Okey, kita boleh bahagikan dengan sifir 5. Okey, baik. 100. Okey, 100 kita boleh bahagikan dengan sifir berapa? Okey. Kita boleh bahagi dengan sifir 5 pun boleh. Bahagi dengan sifir 10 pun boleh. Okey. Jadi bila dah ada kamu dah ada senarai sifir, okey. Sifir apa yang kita boleh gunakan untuk kita kecilkan 85% ni? 5. Okey, sifir 5. Sebab kedua-duanya boleh guna sifir 5. Jadi, kamu perlu senaraikan sifir 5. Okey. Untuk pengiraan, okey, untuk pengiraan soalan ni,
agak rumit sikit, agak panjang sebab kamu perlu bahagi dua nombor. Dua nombor. Satu pengangka, satu lagi penyebut. Jadi 85 bahagi dengan 5. Okey. Saya rasa kamu nak potong agak susah. Jadi kita guna bentuk kaedah bentuk lazim. Kita kita buat pelan-pelan, janji jawapan kita betul. Baik, 85 bahagi dengan 5. Okey, 8 bahagi 5 berapa? Kita tengok dalam sifar 5 ada tak 8? Tak ada. Tak ada. Yang paling hampir yang boleh kita tolakkan. 5. 5. Okey, kita tolak 5. 8 tolak 5. Okey. Kemudian 5 bahagi 5. Berapa? 1. Ya, 1. Sebab 5 adalah di angka yang pertama. Jadi 1. Jadi 8 tolak 5 berapa? 3. 3. Okey, lepas tu apa kita nak buat? Turunkan 5. 5 turun bawah. Okey, 5 turun bawah. Okey, jadi 35. Okey, tengok 35 ada tak? Ada. Ada. Okey, ada. 35 tu ada. Jadi kita boleh tolakkan 35 tolak 35. Okey, 35 bahagi 5 berapa? 7. 7. Okey, 35 tolak 35 bersamaan dengan sifar. Okey, kamu dah dapat jawapan untuk pengangka. Berapa jawapan untuk pengangka? 17. 17. Okey, sekarang kita kira untuk penyebut. Okey, 100 bahagi dengan 5. Okey, pertama, 1 bahagi 5 boleh? Boleh? Tak. 1. Nilai yang kecil bagi dengan 5. Boleh? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Okey, jadi kita kena tolak dengan sifar. Okey, tolak dengan sifar. Sifar bahagi 5. Sifar. Okey, 1 tolak sifar. Sifar. 1. 1. Okey, lepas tu kita nak buat apa? Turun? Kosong. Ya, turunkan sifar. Okey, 10. Ada tak 10? Ada. Ada. Okey. Jadi kita boleh tolakkan 10. Okey, 10 bahagi dengan 5 bersamaan dengan 2. Okey, 2. Okey, 2. Kemudian nak buat apa? Okey, 10 tolak 10, jawapan dia apa? Sifar. Syafiq, kenapa lambat masuk? Dah nak habis lah Syafiq. Okey. Baik, sifar. Okey, kemudian kita turunkan sifar. Okey, sifar bahagi 5. Sifar. Okey. Boleh tolak dengan sifar. Jadi sifar tolak sifar. Sifar. Okey, sekarang dah dapat jawapan untuk penyebut. Berapa untuk penyebut? 20. 20. Okey. Kita dah ada pengangka. Pengangka dia berapa? 17. Okey. Penyebut dia berapa? 20. Okey. Jadi jawapan kamu ialah 17 per 20. Okey. Boleh tulis sekarang. Okey, latihan buku tab muka surat 104. Buka buku tab muka surat 104. Okey, buat soalan 12 A hingga F. Okey, soalan 13 A hingga C. Okey, dapat? Okey, terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi kelas esok pada pukul 11 pagi. Okey. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam.